Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, lamma nazalat hazihil ayah wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan wa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Qala ijtanaba an-nas malal yatim wa ta'amah fashaqqa dhalika 'ala al-muslimin fashakaw ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح إلى آخر آية أو كما قال. Hadis Hasan riwayat Imam An-Nasai. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila turun dua ayat ni, satu ayat 34 daripada surah Al-Isra, Tuhan kata dalam ayat tu, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan siapa-siapa cuba mendekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik. Turun ayat tu. Sahabat-sahabat Nabi bila dengar ayat tu turun, Tuhan kata wala taqrabu malal yatim, jangan dekati harta anak yatim. Sahabat-sahabat Nabi jadi takut dengan anak yatim. Takut dengan kerana pergi dekat dengan anak yatim, termakan harta anak yatim. Takut. Tengok macam mana iman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Satu ayat cukup untuk luruhkan jantung mereka. Satu ayat cukup. Berbanding dengan kita hari ini, beribu-ribu ayat kita dengar, hati tidak takut kepada Allah. Ayat yang kedua, ayat daripada surah An-Nisa ayat 10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya yang mereka makan itu bukan makanan, tapi yang mereka makan itu adalah ketul-ketulan api neraka. Wasayaslawna sa'irah, dan mereka ni tak ada tempat melainkan mereka akan ditempatkan di dalam api neraka yang menyala-nyala. Sahabat-sahabat Nabi bila dengar ayat ni takut. Allah kata innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma, dan orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Sahabat Nabi jadi takut nak pergi dekat dengan anak yatim, takut termakan harta mereka ni. Pasal apa? Pasal Tuhan kata innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sebenarnya yang mereka makan itu adalah ketui api neraka. Dari sinilah ulama mengingatkan bahaya kita pergi makan kenduri arwah. Orang yang mati itu ada tinggal anak kecil, anak yang belum balik, anak yatim. Dia mati, malam buat kenduri. Buat kenduri itu, kita dijemput untuk pergi kenduri itu. Kita tak tahu duit apa yang dia guna untuk buat kenduri makan kita tu. Duit apa? Adakah duit adik-beradik dia, mereka saja nak buat kenduri? Ataupun duit peninggalan si mati itu, yang duit tu sebenarnya hak anak-anak dia yang masih belum balik, anak yatim. Kita pergi makan. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Nampak macam bihun goreng, nampak macam nasi minyak, tetapi mereka makan itu adalah ketul-ketul api neraka.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Takut dia yang tu. Maka mengelakkan daripada terjebak di dalam benda salah ni, itu lebih baik. Tak apa, kita nak buat satu sedekah kepada dia. Kita nak baca Quran, kita nak berzikir, kita nak niat supaya atas limpah rahmat Allah sampaikan pahala bacaan kita dekat dia. Buat di masjid. Bila pergi di rumah, dia kalau nak masak, dia kalau nak bagi kita makan, takkan kita nak pergi duduk tanya pula ni hampa masak, ni hampa pakai duit. Ini cerita lain, cerita panjang. Tak payah, dalam qaryah kita ada kematian, kita buat di masjid. Jangan diberatkan keluarga yang ditimpa musibah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi takut. Dia turun ayat cerita, kata jangan kamu makan harta anak yatim. Pasal apa? Pasal nampak macam makan harta anak yatim, tapi sebenarnya hampa makan ketui api neraka. Wasayaslauna sa'ira. Tuhan kata dia akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Sa'ir maksud dia menyala. Kata dalam hadis tu, dia kata ijtanaban nasu malal yatim wa ta'amah. Bila turun ayat ni, para sahabat Nabi mengambil sikap menjauhi anak-anak yatim, harta anak yatim dan makanan mereka. Sahabat Nabi ni, bila turun ayat ni, pakat tekan brek. Pakat tekan brek, takut kok saat lagi termakan harta anak yatim. Depa tekan brek sampai ke tahap jadi macam depa pulau anak yatim pula dah. Terlampau punya takut ni, sampai akhirnya anak yatim tu jadi macam kena boykot, macam kena pulau. Macam orang kenci maneh lah. Orang kenci maneh. Kontrol gula. Kontrol gula ni, tak mau nak ambil gula ni sampai tak ada tenaga, sampai pengsan. Sahabat Nabi takut kok termakan harta anak yatim, pakat tekan brek. Tak mau pergi duk sangkut dalam kih makan harta anak yatim ni, sampai jadi macam duk pulau anak yatim pula. Siapa pun tak berani pergi duk bercampur dengan mereka. Fashaqqa dhalika 'alal muslimin. Dalam hadis tu kata, maka ini menjadi satu masyaqqah, menjadi satu susah kepada orang-orang Islam. Jadi masing-masing pakat duk kata, gimana cerita ni? Betul ke kita ambil sikap tak mau pergi bergui dengan anak yatim ni kerana takut termakan harta mereka? Betul ke apa yang kita buat ni? Maka itu menjadi satu masyaqqah di kalangan orang Islam. Ada rasa macam tak kena, ada rasa kita buat ni kerana kita nak jaga supaya kita tak termakan harta anak yatim. Fashakau dhalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebahagian sahabat pergi mengadu benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu senang. Pasal apa? Pasal Nabi ada. Apa-apa hal Nabi tu ada. Jom tanya Nabi. Tanya Nabi, settle problem. Lah ni susah lah. Lah bila timbul masalah, kita nak tanya siapa? Nabi tak ada. Yang ada orang-orang yang membawa ajaran Nabi. Alim ulama. Kita pergi tanya alim ulama A, kata macam ni. Pergi tanya B, kata macam ni. Pergi tanya C. Penin dengan kita-kita sekali. Penin. Kita pergi tanya dia ni, kita tengok latar belakang dia, pengajian dia universiti mana, tengok dia apa nama, nampak okey, boleh kita tanya dia. Bila kita tanya dia, dia bagi satu jawapan. Kita kata okey. Dia tengok pula ustaz yang kedua, nampak okey juga. Dia ni pun tengok latar belakang pengajian dia pun okey juga. Pipi tanya, jawapan bercanggah dengan kawah amula tadi. Pening lah. Untung para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kerana Nabi ada. Bila timbul masalah tanya Nabi, itu mu'tamad. Maka kih tadi ni, kih bila turun ayat Quran kata jangan kamu dekati harta anak yatim, jangan kamu makan harta anak yatim. Kalau kamu makan juga, kamu macam makan ketui api neraka, kamu masuk dalam neraka yang menyala. Turun ayat ni, sahabat-sahabat jadi takut, masing-masing pakat duk lari jauh daripada anak yatim. Maka akhirnya anak yatim jadi macam terpulau. Mereka fikir balik, kenakah kita buat ni? Betul ke tindakan kita ni? Mereka kata, pergi tanya Nabi lah, senang. Maka mereka ni fasyakau dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallah, Allah buat turun ayat. Tuhan kata, wa yasalunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Tuhan buat turun ayat,
Mereka tanya kamu, wahai Muhammad, tentang hal anak yatim, kata dekat mereka, islahul lahum khair. Kalau hampa buat baik kepada anak yatim, itu baik. Islam tidak suruh hampa lari daripada anak yatim. Islam tidak suruh hampa boykot anak yatim. Islam tidak suruh macam tu. Islam suruh buat baik dekat mereka. As long as hampa buat baik dengan anak yatim, itu baik. Tuhan kata. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Tuhan kata kalau hampa hidup bercampur bergui dengan anak yatim, depa memang saudara hampa. Hampa kena bercampur dengan depa. Wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Tapi Allah Subhanahu wa taala dia tahu di antara hampa siapa yang nak buat rosak dan siapa yang nak buat baik. Tuan-tuan, isu eksploitasi anak yatim ni berlaku sepanjang zaman. Nampak buat rumah anak yatim, bagus. Rupa-rupanya ada pihak, bukan semua, ada pihak buat rumah anak yatim kerana nak exploit. Dia ambil anak yatim, himpun satu tempat, nampak macam dia jaga anak yatim. Rupa-rupanya dia memperalatkan anak-anak yatim suruh kutip derma. Ini eksploitasi ke atas anak yatim. Allah Subhanahu wa taala tahu orang yang buat ni betul-betul dia ni muslih, dia buat benda baik, ataupun dia ni mufsid, dia ni nak buat kerosakan, dia nak ambil kesempatan ke atas anak yatim. Whatever it is, mengambil kesempatan ke atas anak yatim, ke atas harta anak yatim, itu salah di sisi agama dan sangat dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala.